إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مؤلف قدس الله سره. Sahabat baik apa? Baik apa bagi? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya kal-lihyah. Situ. Talinu bilahmiha wa taqtulu bisummiha. Yani dunia itu seperti ular yang lembut, penyentuh dia dan membunuh bisanya. Itulah bayangan yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam terhadap dunia yang melalaikan. Adapun dunia yang diambil untuk jalan Allah itu tidak termasuk. Dunia dibagikan dua, satu yang dipuji dan satu yang dicela oleh syarak. Dan ketahui olehmu bahawasanya faedah terbuka daripada segala ahwal dan yakin padanya dalam negeri dunia ini memberi faedah akan dikau mengenal dunia kerana suatu dikenal ia dengan lawannya. Maka apabila terbuka bagimu daripada segala ahwal dunia dan engkau lihat akan tiap-tiap barang yang dalamnya binasa, maka jangan engkau berdiri sertanya dan jangan engkau menilik kepadanya. Kerana bahawasanya daripada orang yang salih itu tiada menilik ia kepada yang binasa dan istighal pada Tuhannya yang memilik daripada tiap-tiap barang yang fana dan yang binasa hingga sampai ia kepada haqqul yakin. Dan bahawasanya orang yang dikurniakan kepadanya haqqul yakin, iaitu baqa dengan Allah, dan barang siapa yang baqa dengan Allah maka adalah syuhudnya Allah. Ini sambungan daripada matan dahulu. Ia telah disebutkan oleh Tuan Pengarang Lau asyrakat nur yakin, sekiranya memancar nur keyakinan dalam qalbi insan, la ra'aital akhirah aqraba ilaika min an tarhada ilaiha, bahawa dia akan merasakan akhirat itu dekat dengan dia, terlebih hampir daripada dia berpindah kepadanya. Dan wala ra'aital mahasinad dunya qad zaharat kizbatul fana 'alaiha, dan dia merasakan sungguh bahawasanya kecantikan dunia ini merupakan benda yang akan lenyap. Sebab itu satu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menyatakan kepada Harisah, kaifa asbahta ya Harisah, betapa keadaan kamu pada hari ini, pada pagi ini wahai Harisah? Qala asbahtu mu'minan billahi haqqa. Lalu Sayyidina Harisah menyatakan, pagi ini aku beriman dengan Allah dengan sebenarnya. Faqala lahu, maka baginda SAW berkata kepada Harisah, unzur ma taqul, lihat
Mana perhati cek balik apa yang engkau sebut, mana besar tu. Bahawasanya aku beriman sebenar-benarnya. Maka apabila dia menyatakan begitu, Rasulullah kata, perhatikan baik perkataanmu. Fa inna likulli qaulin haqiqah. Sesungguhnya bagi tiap-tiap perkataan itu ada hakikatnya. Kalau gitu, fama haqiqatul iman. Fama haqiqatul iman, apa hakikat iman engkau? Yang engkau sebutkan, asbahtu mu'minan billahi haqqah. Berpagi-pagi ini aku beriman sungguh dengan Allah. Mana kekuatan dia lain macam rasa kalau bahasa gitu. Lalu apakah hakikat? Tiap satu tu ada hakikat dia. Maka apa yang kamu sebut hakikat iman sebenar yang kamu rasakan? Faqal ya Rasulullah, araqtu nafsi anid dunya ay adbartu. Maka aku telah membelakangkan akan dunia maknanya. Ya, seolah-olah aku melihat ka'anni anzuru ila ahlil jannah. Aku terlihat-lihat, nampak gambaran ahli syurga yang kau gambarkan. Begitu hebat di sana. Dan begitu ka'anni anzuru ila ahlin nari. Aku terbayang-bayang dengan keadaan dahsyatnya ahli neraka yang engkau sifatkan. Ya. Maka Rasulullah menyatakan, tetapkan, begitulah maksudnya. Ya, perkataan itu amat jelas bahawasanya seseorang tu apabila kekuatan dia akan terbayang-bayang, ternampak-nampak di qalbi dia. Itu dia antara Rasulullah SAW menyatakan kepada sahabat yang bernama Harisah. Jadi barang siapa yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala hakikatul dunia dan dimengenali akan hakikatul akhirah, nah saya keadaan dia akan berubah. Keadaan dia akan berubah, iaitu dia akan membelakangkan cintanya kepada makhluk dan dia akan dapat meletakkan betul kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab insan qalbi dia minat, suka, tertarik pada benda yang hebat. Dan sebaliknya berlaku sebaliknya, iaitu dia tidak meletakkan minat, seronok kepada benda yang sebalik, mana yang tidak ada nilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Mukhtarul Ahadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, wallahi mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum asbu'ahu hazihi fil yam fal yanzur bima yarji. Rawahu Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersumpah, insan yang semulia-mulia insan, seafdal-afdal insan, kekasih Allah Subhanahu wa taala, bersumpah demi Allah, wallahi demi Allah, mad dunya fil akhirah, tidak adalah dunia pada akhirat, mana kalau dibandingkan dunia akhirat tidak adalah illa mislu ma yaj'alu ahadukum asbu'ah, melainkan seumpama barang yang menjadikan oleh seorang lelaki akan jarinya ini pilyam, dalam lautan. Seorang yang duduk di dalam lautan, dia ambil jari dia, dicelup, dia celup dalam lautan, kemudian diangkat. Bila diangkat, fal yanzu bima yarji', apa yang dilihat, yang jatuh setitik air sikit je. Ya, itulah dunia nak nisbahkan dengan akhirat. Lautan dunia yang begitu luas, laut dengan darat adalah luas, jauh laut daripada darat. Maka dibandingkan oleh Rasulullah SAW dunia dengan akhirat, begitulah keadaan. Sekiranya insan, seorang manusia itu duduk di tengah laut, tu kata laut di Selat Melaka pun kita tak nampak kan. Dia duduk di tengah-tengah tu, kita tak nampak dah. Mana kerdil tubuh, ini bukan tubuh, jari, bahkan bukan jari, air sedikit yang lekat di jari itu. Itulah dunia keseluruhannya dibandingkan dengan akhirat. Masya Allah. Maksudnya apa? Tidak ada tandingan dan bandingan kehebatan, nikmat, kehidupan, kesenangan, kebahagiaan ya di sana. Ini banyak lagi hadis-hadis lain, ayat Quran dan hadis-hadis
yang maknanya menarik perhatian supaya jangan insan itu terleka, jangan insan itu terkhayal dengan sihir dunia yang begitu kuat maknanya. Pada hakikatnya semua itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tarikan dia cukup kuat. Sebab itu kebanyakan manusia tersangkut, gagal berjalan ke Tuhan. Bal tu'sirunal hayatad dunya, bahkan tu'siru, kamu melebihkan kehidupan yang sementara yang tidak ada nilaian kalau dibandingkan dengan akhirat. Sedangkan wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu khair, lebih baik, abqa, lebih kekal. Itu diberi baginda memberitahu kepada kita keadaan perbezaan. Sebab manusia bila dapat beza antara dua benda, mana yang lebih, mana yang kurang, baru dia akan dapat membuat keputusan dengan betul. Sebaliknya kalau sekiranya dia gagal membuat keputusan dengan sebenarnya, maka ketika itu tindakan dia pun akan menyimpang daripada yang sebenar. Mana sebenarnya nisbah dunia dengan akhirat, maka insan itu kena menumpukan, membuat persiapan lebih untuk ke sana. Tapi kalau dibanding lebih atas lagi antara makhluk dengan Tuhan, akhirat tu hebat dah. Tapi kalau banding dengan Tuhan dia, itu tak ada bandingan lah. Tumpuan yang sebenarnya ialah kepada dia. Itu mana ketahui alimu bahawasanya faedah terbuka daripada segala akhwal, dipanggil muka syafah. Bila ada muka syafah, insya-Allah hati insan itu akan mengenali dan yakin padanya dalam negeri dunia ini memberi faedah akan dikau mengenal dunia kerana suatu dikenal dengan lawannya. Kita akan kenal dunia apabila kita kenal akhirat, kita kenal akhirat apabila dia kenal dunia. Dua benda yang berbanding, berbeza. Maka apabila terbuka bagimu daripada segala ahwalud dunia, terbuka bagi kita segala ahwalud dunia, kelakuan-kelakuan dunia. Sebab itu cicit Rasulullah SAW, Zainal Abidin, dia menyatakan man talaba ma lam yukhlaq ata'aba nafsah. Pada siapa yang menuntut benda yang tidak dijadikan oleh Ta'ala, maka dia memenatkan akan diri dia. Bahawasanya kesenangan sebenar adalah diletakkan di sana. Dan kau lihat ia akan tiap-tiap barang yang dalamnya binasa. Semua kita perhati, renung dengan betul-betul, semuanya menuju ke arah kebinasaan. Apa saja kita lihat yang lebih dekat di wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu tak lihat dia kata Allah. Dulu masa kita budak lain cara dia dah dewasa tu agak digarang sikit, lepas tu dia turun balik ni. Akhirnya dia turun terus dalam liang lahat, habis terus. Begitulah nikmat lain. Apa benda kita lihat? Semua rumah tangga dulu baru buat hebat, lepas tu habis dah, reput. Kenderaan baru canggih baru keluar, model macam-macam, lepas tu masuk 5 tahun dan sudah habis, hilang. Satu-satu dia panggil zahibah, dia pergi. Berbanding dengan akhirat tidak, dia makin hebat, semakin hebat. Itu maknanya. Maka jangan engkau berdiri sertanya. Bermakna bila kita kenal bahawasanya dunia itu mata'un qalil, benda yang sedikit, dia akan hilang, menempuh kebinasaan, maka jangan engkau berdiri sertanya. Mana jangan kita letakkan kalbi kita digantungkan dengan benda yang akan hilang. Tirulah ucapan Nabi Ibrahim AS di dalam Al-Quran. Apa ucapan dia? La uhibbul afilin, aku tidak minat kepada benda yang akan binasa. Dan istighal ia pada Tuhannya, mana berikan penumpuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengenalinya, sehingga benar-benar hati dia berpaut dan kaya dia dengan Tuhannya, dengan bahawa dia tidak berpaut, tidak terikat dengan yang lain. Maka apabila hasil bagi seseorang itu hatinya, qalbi dia cukup dengan Allah Ta'ala, bagaimana dengan zikir-zikir yang biasa kita bawa, hasbunallahu wa ni'mal wakil dan seumpamanya, dia akan membawa kepada ghina'ul qalbi billah. Bila hati itu kaya dengan Allah Ta'ala, maka dia akan terenggang daripada yang lain. Itu maknanya.
Jadi dia akan tetap. Fa iza hasala lakal ghina billah, apabila hasil bagi kamu kaya kamu dengan Tuhan cukup, istaghnaita an kullu man siwah, maka terkayalah hati dia, tidak berhajat kepada yang lain. Ketiga itu barulah tetap dia dengan Tuhannya, dan akan bersihlah roh dia daripada segala aghyar, dan akan memancarlah yang maknanya matahari makrifat dalam qalbi dia. Maka dia akan pergi kepada tauhid yang sempurna dengan Allah Ta'ala. Fa iza kamula tathhiru ruh, apabila sempurnanya penyucian roh dia tadi daripada ditambat dan tertawan tertipu dengan benda-benda makhluk yang sementara, minal aghyar, washtarakat, dan memancarlah alaiha syamsul syumusul anwar, matahari makrifat telah dicempakkan oleh Allah Ta'ala pancaran dia. Kushifat bil asrar, maka akan dibuka. Siapa yang membuka? Huwallah Ta'ala. Dibuka bil asrari zat wa anwari sifat, dengan rahsia daripada zat Allah Ta'ala dan nur sifat dia akan dibuka. Bila Tuhan tajalli ke dia, fagharakat bil bahri tauhid, maka tenggelamlah ia di dalam lautan tauhid, allazi takalla anhu al-ibarah, lemah daripada lisan untuk mengolah, wala talhaquhu al-isyarah, dan tidak menghubungi dia oleh isyarat, wa huwa tauhidul khas, itu dipanggil tauhidul khas. Bila seseorang dia masuk dalam tauhidul khas, masya-Allah, itulah dipanggilkan nikmat yang sebenarnya. Billah, lillah, minallah, ilallah. Selamat. 4 perkara ni dia akan dibuka merasakan billah. Apabila ay tasarrufuhum, semua tasarruf kita ni, urusan kita sebenar hakikat ialah dengan dia. Lillah, dengan mana ubudiyatuhum, segala ubudiyah kita, kehambaan kita semua lillah, bukan bagi makhluk, tidak. Minallah, dari Allah, ay wuruduhum, datang daripada Ta'ala. Dan akhir ilallah suduruhum, di anna Allah la syai'ah duna, kerana bahawa tidak ada sesuatu melainkan dia. Itu di antara kemuncak tauhid yang sebenar, akan diberikan kelazatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini yang dibentang ni ialah untuk kita berjaga-jaga supaya kalbi kita tadi tidak terosak dengan benda-benda yang seumpama itu. Maka menilik dia kepadanya, kerana bahawasanya daripada orang yang salik tiada menilik ia kepada yang binasa, dan isytighal pada Tuhannya. Dia memberikan tumpuan kepada Allah SWT yang memiliki daripada tiap-tiap yang fana dan yang binasa, semua adalah milik Allah, termasuk diri kita yang kerdil, hingga sampai ia kepada hakul yakin, kepada keyakinan yang hak. Kerana bahawasanya orang yang dikurniakan kepada hakul yakin, dia mula-mula apa? Ilmu yakin, kemudian ainul yakin, kemudian haqqul yakin, dan dia pergi atas kamalul yakin. Mana keyakinan yang dibina pertama dengan ilmu, ini maqamul syariah, kita mengaji sifat 20 dan seterusnya untuk membina akidah, peringkat awal. Yakin dia panggil ilmul yakin, ay yakin bil ilmi, dengan ilmu dia dipandu dia nas Quran dan hadis secara zahir. Kemudian dia membersihkan lagi dalaman dia, naik kepada ainul yakin, dia banyak dapat ainul basirah, dibukakan oleh Allah Ta'ala. Dan ketiga dia pergi pada hakul yakin, dan last akhir sekali ialah kamalul yakin, sempurna. Maka dia akan baka dengan Tuhannya. Dan barang siapa yang baka dengan Tuhannya, mana kalbi dia sentiasa kekal dengan Tuhannya, maka adalah syuhudnya Allah yakni pandangan kalbi dia sentiasa dengan Tuhannya. Habis itu kemudian mahajabaka anillahi wujudu mawjudin ma'ah izla syai'a ma'ahu, innama hajabaka anhu tawahhumu wujud syai'in ma'ah. Tiada mendinding akan dikau wujud yang mawjud sertanya, kerana tiada suatu sertanya, dan hanya senya yang mendinding akan dikau daripada Ta'ala ialah sangkamu wujud suatu sertanya. Dan bahawasanya sekalian satu mendinding akan dikau daripada Ta'ala dari sekira-kira wahmun,
yang batilun, maka apabila terangkat waham, maka adalah Allah dan tiadalah suatu sertanya. Allah karim. Ma hajabaka anillahi wujudu mawjudin. Sebenarnya hakikat dia kata tidak ada satu benda yang boleh mendinding, ya, yang mendinding kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mana dindingan dalaman. Tak ada satu benda yang dia boleh lebih besar, boleh mendinding. Tetapi punca dia apa sini, ini dia terangkan oleh tuan pengarang. Sebab-sebab yang qalbi kita tidak dapat syuhud ataupun memandang secara rohani kepada hakikat tauhid dan pergi kepada safwal iman, ya, kejernihan iman, dan khalisul irfan, ya, kejernihan kebelisan makrifat yang sebenar. Dia kata tiada mendinding akan dikau wujud yang maujud. Segala makhluk ni hakikatnya dia tidak boleh mendinding. Kalau dia boleh mendinding, seolah dia lebih power, lebih kuat dari Tuhan pula, ya, kerana tiada satu sertanya. Masya Allah. Balik kembali asalnya, kana Allah wala syai'a ma'ahu. Telah wujud Allah Ta'ala sedia kala. Wujud dia asliyun, ya, wujud Allah Ta'ala asli, bukan benda mendatang. Berbanding dengan wujud kita ni, dipanggil wujud yang baru datang, dipanggil, ya, arif. Asal tak ada, sebab tu kita ada surat beranak. Ada pun Allah Ta'ala wujud dia la syai'a ma'ah, tidak ada sesuatu pun yang boleh berserta dengan dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad, bermakna bila ia tunggal, tidak ada satu sertanya, macam mana boleh terdinding? Itu maksudnya, ya. Kalau kita cari satu objek benda, tiba-tiba banyak dia bercampur dengan benda lain, itu mungkin sukar, ya, kita nak pandang, nak tengok. Sebab apa? Banyak mana benda lain. Tapi sekarang tunggal. Di tengah padang luas tu sebatang tiang tinggi menjulang ke langit, satu je, tiba-tiba tak nampak juga. Ada masalah. Maksud dia tu apa? Dia nak kiaskan dua benda, kan, eh? Wujud Allah Ta'ala yang tunggal, wujud yang zati, wujud yang sebenar-benar wujud, ialah wujud yang tidak dikawal, ya. Contoh dia yang pertama sekali, wujud Allah Ta'ala kidam, dia sedia. Bila sedia, wujud dia tu asli, dia tidak dikawal oleh siapa. Dia tak perlu kepada orang yang mengeluarkan daripada ketiadaan kepada maujud, kepada ada, sebagaimana semua makhluk. Asal dia adamul mahdun, ketiadaan, tiba-tiba dikeluarkan oleh Allah Ta'ala menjadi penumpang sementara di dunia ni. Itu makna dia tunggal, memerhatikan pada asal sebelum Allah Ta'ala jadi ke semua makhluk, ya, kanallah wala syai'a ma'ah, tidak ada satu pun serta dia tunggal. Sebab tu kalau kita kembali pada dalam martabat 7 dibagi ni, di antara makam ahadiyah, dia memandang keperasanan, kehebatan syuhud para awliya, qalbi dia dengan Tuhan, ya. Kita ingat pada asal sebelum ada makhluk, yang ada dia tunggal je. Begitulah kehebatan Allah Maha Dahsyat. Maknanya macam mana insan tu boleh tak perasan? Itu persoalan, macam mana dia tak perasan kewujudan Allah yang Maha Dahsyat, pentadbiran Tuhan yang Maha Agung, yang tidak ada sekutu dengan sesiapa. Dia tunggal. Jadi sekarang sebab dia apa? Waham, ya. Waham ni benda yang tidak ada hakikat, perasan-perasan orang panggil. Perasan-perasan yang menyebabkan berlaku benda yang tidak sebenar. Dia berjalan malam, orang Melayu kan, malam pula Jumaat dekat kubur, dia lari. Dia ingat perasan-perasan macam ada lembaga dia tu, apa tak ada, bukan? Gitulah maksudnya. Dia perasan-perasan ada, padahal benda tu tak ada apa pun, ya. Macam selalu kita buat misal dulu lah, ya. Seorang dia lari kami kuat, dia tersepak tali sabut, dia punya lari tu banyak tercabut kepada lutut dia. Besok lagi dia tengok berapa tali sabut. Apa dia lari? Waham, perasan, diingatkan ular yang dia sepak, dia ingat ular, dia lari. Bila tengok bukan ular pun, ya, tali sabut tu dia sepak tadi. Itulah maksudnya.
Apa yang diperasankan yang menyebabkan kalbi dia tidak perasan ketunggalan Tuhan yang maha dahsyat. Dia perasan seolah makhluk ni yang boleh memberi manfaat, ya, seolah makhluk ni boleh memberi mudarat. Itu benda besar tu. Sebab yang memberi manfaat, yang memberi mudarat huwallah, dia saja yang tahu. Adapun hakikat insan la yanfa, la yadur wa la yanfa, tidak boleh memberi mudarat, dia tidak boleh memberi manfaat. Kalau insan boleh memberi mudarat, kalau makhluk hakikat dia, hakiki dia boleh memberi mudarat, maka syaitan dia habis dikafirkan semua manusia. Syaitan ni kalau boleh semua dia nak kufurkan, tetapi dia tak boleh kufurkan, ya. Dan kalau makhluk ini boleh memberi manfaat, rasul-rasul terutama Rasulullah SAW yang sangat cinta kepada umat, nasaya dia buka ni kalbi insan semua tu, semua beriman, tidak ada yang kufur, ya. Sebab tu dalam ayat cintanya baginda SAW, apabila lihat orang terdekat di kalangan keluarga ada yang tak menerima tu, dia rasa maka Tuhan turunkan, ya, ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Innaka, sesungguhnya engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahdi man ahbabta, engkau tidak boleh memasukkan hidayah qalbi dalam qalbi, maknanya insan. La tahdi man ahbabta, orang yang engkau kasih, walakinnallaha yahdi man yasha. Bahkan Allah Ta'ala yang sebenarnya memasukkan iman itu kepada orang yang dikehendaki. Siapa yang telah ada dalam taksisul iradah pada azal, dia akan dapat, walaupun dia tak melihat wajah Rasulullah SAW. Seumpama kita di akhir zaman, ya, yang cintakan kalau boleh nak tengok Rasulullah, nak peluk baginda SAW, tapi kita tak nampak. Tapi Allah Ta'ala pilih kita beriman, dapat iman. Tapi kalau Tuhan tak pilih, walaupun dia duduk sekampung dengan baginda SAW, bila tidak ada taksis iradat untuk dia beriman, dia tak dapat. Abu Jahal, Abu Lahab, orang terdekat, ahli keluarga, bahkan dia menghadakan serangan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka rancang pula upah supaya nak bunuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu menandakan apa? Hakikat dia, manfaat mudarat adalah milik mutlak Tuhan. Tapi di sini dia tembak oleh nafsu dan syaitan, seolah-olah mudarat itu daripada makhluk, seolah manfaat itu daripada makhluk. Maka khayal inilah, waham ini yang menyebabkan terdinding kalbi dia, ya, kalbi dia gagal memandang tepat kepada kebesaran keagungan Tuhan yang maha dahsyat. Itu maksudnya. Segala hakikat tak ada. Itu maknanya tiada mendinding akan dikau oleh wujud yang mawujud ni, kerana tiada satu sertanya, wala syai'a ma'ah, tidak ada sesuatu pun yang boleh serta dengan Tuhan. Allah serta kita, kita tak serta dengan dia. Faham tak? Allah Ta'ala ma'iyah tu sifat dia, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ini murakabah ma'iyah. Dalam Naqsyabandiyah dia panggil murakabah ma'iyah. Wa huwa ma'akum, Allah Ta'ala tu ma'iyah, berserta dengan kita, dengan ilmunya, dengan idradat, dengan kudrah dia, dengan takluk dia, dan serta pada makna yang sebenarnya, ya, yang sangat tinggi. Dia duduk dalam tahap laisa kamitsli syai'un. Adapun kita nak serta Tuhan, tak layak. Bukan tahap kita nak serta dengan Tuhan, sebab dia adalah pencipta, kita adalah makhluk. Itu dua benda yang berbeza. Dan tiada sertanya, serta Allah Ta'ala itu satu pun tak ada. Dan hanya saja yang mendinding, mana yang jadi kalbi insan tu payah nak menghadap kepada Tuhannya, payah nak perasan kewujudan Tuhannya, ya, payah nak perasan, merasakan kebesaran, keagungan, pentadbiran dahsyat Allah Ta'ala, huwa fi sya'an, dan tiap-tiap saat di dalam urusan dia mentadbir, ya. Tu meniadakan yang dah ada, mengadakan yang belum ada, memberi, menarik, semua tiap-tiap saat. Tidak ada satu insan terlepas daripada dia. Besar tu kan, tapi tak terasa. Sebab apa yang mendinding di kepada Allah ialah sangkamu. Itu dia panggil zan, sangkaanmu, wujud sertanya. Ya, kita perasan macam kita ni wujud serta Tuhan lah. Tuhan mentadbir, kita perasan kita yang mentadbir. Tuhan yang memberi kesan, mengatur, macam kita pula terasa kita yang atur. Sebab
Sebab dimatikan dengan la haula wala quwata illa billah. Padamkan terus. Tidak ada haul dan kuah melainkan dia je. Nak padamkan benda ni tadi. Ya. Sebab tu dia tak hadiah di ujung tu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah ni, apa kemuncak kalau kita tembus makam ni, kanzun min kunuzil jannah. Gedung dari gedung syurga Allah Taala ada disediakan di belakang. Apa dia? Jannatul Ma'rifah, fuyudat, limpahan, anwar, macam-macam tu yang telah didapat oleh para arifin apabila dia berjaya mematikan, memandang haul dan kuah dia. Ya, mana zan tadi dibuang boleh dapat tahqiq dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia kata anta ma'al aqwan ma lam tusyahid al muqawwin. Anta, engkau, ma'al aqwan, serta makhluk, mana terikat dengan makhluk, tertambat dengan makhluk. Ya, bila kamu tidak musyahadah akan Allah Taala, mana nur musyahadah itu dia akan membakar segala kelalaian, waham, zan, habis terang. Sebab tu cari jalan musyahadah. Dia sebelum musyahadah dia muraqabah, sebelum muraqabah dia muhasabah. Ya, muhasabah bawah, lepas muhasabah baru dia naik muraqabah. Ya, lepas muraqabah dia akan naik musyahadah. Itu disebut dalam hadis sahih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta udallah ka'annaka tarah, itu musyahadah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak, itu muraqabah. Dua ni kalau terbuka, masya-Allah, ya, insan tu akan kenal lah siapa dirinya, siapa Tuhannya. Ya, baru ketiga itu dia berjalan, dia duduk, dia bangun, segala-galanya billah, dengan Tuhannya, bukan bin nafs, bukan dengan dirinya. Ya, atau dipanggil kemuncak marifat yang disebut dalam hadis sahih, fa iza ahbabtu kuntu sam'ah alladhi yasma'u ila akhir hadis. Apabila aku kasih seorang, maka akulah pendengarnya. Dia mendengar dengan aku, dia berkata dengan aku, dia berjalan duduk semua dengan aku. Ini maknanya Tuhan buka keperasanan dia dengan Tuhan tu, Tuhan buka. Tapi kalau Tuhan tutup keperasanan dia dengan Tuhan, dia tak perasan Tuhan, dia nampak dengan dia. Ini siapa? Ini saya. Ini siapa? Ini saya. Siapa buat? Saya. Bila bila saya tak bagi, tutup pintu marifat, pum, Tuhan tutup. Maka terpusing-pusinglah ia, kebingungan. Ya, dalam cahaya terang nur makrifat Tuhan bukakan. Sebab segala asyak dalam pandangan sufi dia panggil nurullah, cahaya Tuhan. Makhluk ni dia panggil cahaya Allah Ta'ala. Apa makna cahaya? Bukan diri Tuhan. Cahaya apa? Benda-benda yang menunjuk. Ni cahaya dia kan, pun kita boleh tengok kitab. Kalau padamkan cahaya kan gelap lah kita. Jadi makhluk sebenarnya dia menunjuk kepada keberadaan Allah Ta'ala. Ya. Anak dia ada kontak dengan bapak, kan? Dia ada kontak sebab dia anak. Ya, dia keluar daripada benih bapak. Mana dua benda yang ada kontak. Maka seseorang akan dapat melihat kalbi dia kepada bapa apabila melihat anak, atau dilihat bapa dia nampak anak. Syarat dia kalbi dia ada gantungan. Ya. Kalau kita kasih kepada baik sangat dengan sahabat kita, cukup baik, tiba-tiba dia meninggal. Ya, seminggu tu dia meninggal. Kita duduk, maknanya tak dapat jumpa dia lah. Kita balik kampung, nampak bapak dia, tengok bapak dia, nampak anak dia. Tu maksud dia. Tengok apa dia, Allah nampak tadi dah Kasim, nampak Dolah, kawan kita baik. Sebab apa? Bapak dengan anak tu ada rangkaian. Ya, anak yang meninggal tu sahabat baik kita, kita lihat bapak dia, ingat anak, ternampak anak atau maksud dia. Ya, sekarang rangkaian dua, tak boleh lepas, Khalik dengan makhluk. Makhluk dijadi, Khalik menjadi. Ya, bila lihat pada makhluk, nampaklah teringat akan pencipta dia. Sebab apa? Dalam tu ada, dia bersih, dia boleh tengok. Jadi keberbelainan kalau dalam tu tak ada kontak. Ya, dia tak ada kontak dengan anak tu apa, tak ada apa-apa. Tengok orang tu saja je lah, tak ada apa. Sebab penting kontak dalaman tu. Dia panggil apa? Syuur, keperasanan kuat di dengan Allah Ta'ala. Itu sebab tu boleh dibantu, disyut, dibantu dengan apa? Nur zikir, kena banyak. Zikir banyak, terang hati dia akan nampak terang. Kebesaran, keagungan Tuhan yang maha dahsyat. Setiap saat dia mengurus tiap-tiap kelipan mata dan nafas kita. Allah Ta'ala mengurus segala makhluk yang sangat dahsyat, mentadbir sekalian alam. Itu kita gunakan zikir fi kulli lamhatin wa nafasin. Tiap-tiap lamha, kelipan mata, tiap-tiap nafas, ya, dia memandang akan ketuhanan Allah yang maha dahsyat. Ya.
Allah. Sebab ni penting tuan-tuan ni. Ya, taqarrub, makrifat, pembukaan ini bila dia cantik, maka semua ibadat kita letakkan atas dia, masya-Allah. Bertapakkan dengan dia. Ya, kita buat rumah, tapakkan jaga kan. Ni semangat dia besar nak buat rumah 3 tingkat. Tapi dia buat tepi paya kan. Tak nak lembut, tak ada cocok kayu bakar, tak ada apa. Ya, dia baru naik setingkat, rumah dah sengit. Naik 2 tingkat kan rumah dia ropok. Naik 3 tingkat rumah tumbang tu. Mana apa condition dia tak kuat. Ya, jadi tapak yang kuat untuk menahan segala pemberian yang hebat ialah ma'rifatullah. Dia kuat makrifat itu dengan Tuhan. Dia pergi naik atas shoot lagi makrifat dia dengan Tuhan, bukan sekadar ilmu yakin dan naik anul yakin, hakul yakin. Bila dia mantap kuat tu sajak dia, Tuhan letakkan berbagai curahan rohani dia, maka dia layak menyambut. Dan situlah tempat kelazatan, kenikmatan sebenarnya antara hamba dengan Tuhannya. Apabila terpadamnya dalam kalbi dia, bukan luar, dalaman dia, roh sir dia tadi akan makhluk. Yang ketiga itu dia kanallah, baru dia nampak adanya Allah, wala syai'a ma'ah. Ya, dan tidak ada serta dia melainkan dia tunggal ahad. Ya, benda tu kalau diperasan betul, masya-Allah, hilang yang lain. Situlah tempat kelazatan kita dengan dia. Adapun kita dengan manusia, kita urusan luar, ya, luaran. Bagikan yang luar bagi pada makhluk, yang dalam jangan. Yang jalan ke tempat dia, dan kita jaga betul-betul biar dia cantik, dia bersih, maka dapat dia sentiasa dia berdampingan takarrub dengan Tuhannya. Allah. Tiada mendinding akan dikau wujud ia yang mawujud sertanya, kerana tiada suatu sertanya, dan hanya senyap mendinding akan dikau daripada Ta'ala itu sangka mewaham wujud suatu sertanya Ta'ala. Kerana bahawasanya sekalian suatu mendinding akan dikau daripada Ta'ala itu daripada mana dia dinding? Sekira-kira wahmun, waham, perasan yang batin, mana yang tak ada hakikat. Maka apabila terangkat waham, ni kegelapan waham yang menutup tadi terangkat, pum, dengan apa? Tembakan nur zikir, pum, dia terangkat. Dia bertegasa, ya, kewujudan Allah dengan sebenarnya. Maka adalah Allah dan tiadalah suatu sertanya. Makam kanallah wala syai'a ma'ah. Dia penduduk makam ni, pum, memang dia punya kelazatan tak dapat dibayangkan. Man zak-zak wa man lam yazuk lam yadi. Siapa rasa dia rasalah. Bahawa benda rasa dia tak boleh nak nukil habis. Dia tak boleh nak cerita habis. Kita ceritalah satu makanan cukup sedap. Macam mana nak dapat hakikat dia? Makan. Itu makan pun telan mau dapat. Kalau sekadar nak cerita tak boleh. Berkerut mata kata, mengeling kepala cerita sedap. Takkan dapat jejak. Bolehlah sikit-sikit gambaran. Dia nak makan betul. Dia makan betul, dia telan baru dia rasa betul. Begitulah orang yang telah meneguk kesedapan air ma'rifat dengan Allah Ta'ala, dia akan rasa betul. Ya, dan tegukan itu proses dia paling besar apa? Padamkan, baru dia terang. Padam apa? Makhluk itu padam ke dalam kalbi itu. Ya, dengan tembakan nur zikir dia banyak, baru dia terang, baru dibuka. Siapa yang membuka? Dia. Dan sabda Rasulullah SAW satu lagi ni, bermula sekalian makhluk itu tidur, an-nas niam, iza matu intabahu. Apabila mati mereka itu, maka jagalah mereka itu. Ya. Kita tidur atas dunia ni, Rasulullah gambarkan macam orang yang tidur. Pertama di sudut mana? Pendek masa. Orang tidur berapa jam? Kalau dah tua ni lagi, 3 jam 4 jam dah lama rasa kan. Berkelih-kelih mata tak boleh tidur. Maknanya gambaran tidur tu masa yang pendek. Dalam tidur tu dia bermimpi pada yang hebat. Kenikmatan macam-macam dia dapat, dia orang kaya lah macam-macam kan. Tiba-tiba pum buka mata, mimpi sekejap. Mana tidur tu gambaran sebentar. Mana dunia ni pertama sebentar, dia tak sampai 1/8 hari akhirat. 1 hari akhirat 1000 tahun dunia, bukan. Kalau kita hidup 1/8 baru 125 tahun pun dah tak ada rumah. Kejap sangat. Tu. Jadi an-nas niam, bandingannya Rasulullah mengatakan seolah-olah manusia itu tidur. Maka apabila dia mati, malaikat pisahkan roh dengan jasad, bau jaga Allah dah tak ada. Tu.
mak dia, bapak dia mati ke dah tak ada bapak. Mana dia dah balik, siapa yang balik? Dia. Hakikatul insan, hakikat diri kita ni, ya, yang enggak ada nampak luar ni sangkar, dan kita nak jaga yang dalam tu. Yang dalam tu yang mahal, ar-ruh, ya. Jadi apabila dia mati baru dijaga. Mana kejagaan bila dapat dan bila dimatikan. Bila mati baru dia sedar. Maknanya bila nafsu tu dimatikan baru dia sedar siapa Tuhan dia. Kalau nafsu tu tak dimatikan, dia tak akan sedar ketuhanan Allah Ta'ala. Sebab dia akan ditipu, sentiasa dihayalkan oleh nafsu, diwahamkan oleh nafsu, sehingga dia gagal memandang kewujudan Tuhan yang maha dahsyat, ya. Itu dia. Mana mati baru tu buka, habis. Mutu qabla an tamutu, matikan diri kamu sebelum mati. Mati apa ni? Mati maknawi, pada makna, ya. Matikan pandangan pada makhluk, maka hiduplah pandangan kita dengan Allah Ta'ala. Matikan kasih dengan makhluk, maka hiduplah kasih dengan Tuhan, ya. Dan demikian itu kerana bahawasanya sekalian ijad maknanya ciptaan Allah, kejadian, nikmatul ijad. Kita ada dua nikmat besar, dan ya, nikmatul ijad, satu lagi nikmatul imdad. Nikmat ijad mana nikmat Tuhan keluarkan kita daripada tak ada, sekarang jadi kita mawujud sementara di dunia ni. Numpang sementara ni bukan lama sangat, tapi lusa balik ya, tahu. Jadi diizinkan kita atas dunia ni, sehingga dia dapat nikmat besar, ma'rifatullah, tu paling besar. Sebab tu Sayyidina Ali kata, aku tidak minat aku masuk ke syurga pada waktu kecil, ya, baru umur 3-4 tahun meninggal masuk syurga kan. Aku tak minat macam tu, kata Sayyidina Ali. Masya Allah. Aku minat bahawa aku dibesarkan sehingga aku kenal akan Allah Ta'ala, dan aku mengabdikan pada dia, seterusnya dia masuk aku ke syurga. Mana dibesarkan kita kemudian dapat makrifat akan Tuhan, ya. Sebab orang yang bila dia kenal betul siapa dia Allah, Masya Allah, kalbi dia takkan putus dengan Tuhan. Dia kenal sebab Tuhan ni segala kesempurnaan ada di dia, milik dia, ya. Maka hati mana yang tak jatuh pada benda sempurna, benda hebat, benda yang paling segala-galanya. Tapi kenapa hati manusia sangkut dengan makhluk, yang mana kalau kita tanya makhluk sifat apa? Segala kekurangan sifat makhluk. Kenapa gantung? Sebab dia tak nampak yang ni. Dia tak nampak yang paling hebat. Sebab tu membuka jalan makrifat kepada Tuhan ni dengan zauq rasa itu penting. Jadi kita kena buka, kena lap cermin. Cermin kalbi kita yang sedia menangkap ni kita lap, sebab dia dah tertutup banyak. Kadang tertutup dengan maksiat, mungkar, lalai dan sebagainya. Banyak kita sental dia dengan air istighfar, sabun, maknanya taubah, kemudian dihiaskan dia dengan perhiasan yang cantik, shampoo dia cantik, berkilat cermin hati itu. Masya Allah, sentiasa dia memandang, ya. Cermin kita bila terang kan, dia ada masa dia padam tak? Dah. Dia terang betul, cantik, berkilat, sentiasa ada gambar dalam tu, terang, clear. Begitulah cermin hati yang dah cantik, clear, sentiasa dalam kalbi dia, nampak jelas kewujudan, kebesaran, kedahsyatan Allah yang maha dahsyat, ya. Di situ baru sentap diletakkan ya segala amalan tadi cantik. Ijad dan sifat yang takluk pada keadaan insan, itulah takluk ia pada segala hawadis. Berbanding dengan manusia pula yang dibalut dengan hawadis, sifat baharu. Dan segala hawadis, hadis jamak dia hawadis, yang baharu, itu pada alam hissi, ni alam kita yang ada ni. Iaitulah segala benda yang baharu, maknanya kewujudan semua yang kita lihat, yang kita dengar ni ada permulaan. Maknanya asal dia tiada, kemudian kembali balik kepada tiada. Macam orang tidur sekejap je. Apabila terangkat daripada segala hawadis dan hilang khayal, kita angkatkan kalbi kita daripada alam ini, alamil mulki, dia akan pergi alamil malakut. Jabarut, mana penangkapan takluk kalbi dia terus ke atas, itu maksud dia. Maka tiada tinggal ia melainkan wujud yang maha suci daripada segala sifat hudus. Sekarang kita nak alihkan pandangan kita daripada hawadis kepada yang qadim, itu maksudnya, ya, kepada zat yang baharu ni, dan bercimpung dalam alam mulki ni, pergi naik atas, supaya di atas sana dia akan terbuka. Tuhan bukakan pula memandang kalbi dia kepada zat yang qadimun, ya, yang sedia kala, yang mempunyai kewujudan sebenar, yang memiliki segala-gala, yang mengawal segala-gala, pemberi yang sebenar adalah dia.
Yang kaya sebenar adalah dia, yang hebat sebenar adalah dia, yang bersifat segala kesempurnaan adalah dia. Sebab tu dia anjak naik ke atas, ya. Dan akhirnya kata Syekh Ibn Arabi, seorang sufi besar, wali besar radhiyallahu an, barang siapa menuntut akan dalil atas wahdaniyah subhanahu wa ta'ala, maka himar lebih mengenal ia pada Allah daripadanya. Masya Allah. Maksudnya apa? Kalau sekala kita kenal dengan dalil, maka dia kata himar lagi kenal ini. Faham tak? Maknanya suruh angkat kenalan kita bukan lagi dengan dalil, bahkan pengenalan kita terus dengan apa? Dengan zauq, wijdan, ya, dan ayan. Mana rasa tu kena dia, bukan sekadar tahu. Ya, kalau tahu yang lain pun tahu. Nak rasa tu, keperasanan dengan Allah naklah sentiasa mana subur dalam qalbi insan. Itu maksudnya lah. Kemudian kata Syekh dalam Lataiful Minan, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana ya Allah. Fa inna khaira kulluhu bika anta min rabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah.